Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kerana telah menghantar kepada kita Rasul. Dengan Rasul tersebut dia telah memberi kita petunjuk kepada jalan kebenaran dan telah menjelaskan kepada kita akan jalan yang menyimpang daripada jalan yang benar. Tanpa Rasul dan risalah yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita pasti akan makan bangkai, makan khinzir, menyembah berhala, memutuskan silaturrahim, bermusuhan antara satu sama lain, dengki-mendengki, hasad, menipu dalam perniagaan, zalim-menzalimi antara satu sama lain, tidak kenal apa itu iman, tidak kenal apa itu Islam. Yang apa yang kita kenal hanyalah apa yang hawa nafsu kita mahukan. Apa yang kita kenal hanyalah apa yang di dunia kita hendakkan. Dan hanya apa yang kita hendak ialah apa yang memuaskan nafsu kita. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Iaitu sehingga jiwa itu tidak tahu akan ma'ruf dan wala ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara, dan tidak ingkar kepada munkar melainkan apa yang hawa nafsunya nakkan. Ini ialah sebahagian daripada jawapan Ja'far bin Abi Talib ketika berjumpa dengan Raja Najasyi. Bila ditanya apakah yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bawakan, dia kata kalau bukan kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan sembah berhala, pasti kita akan makan bangkai. Pasti mana yang dimakan oleh kaum musyrikin. Mereka tidak makan makanan yang disembelih. Mereka makan bangkai, mereka makan khinzir, mereka makan minuman yang memabukkan dan merosakkan jiwa mereka sendiri. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam dan iman dan nikmat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun kita tak sama macam baginda, sekurang-kurangnya kita taklah seperti macam kaum musyrikin tersebut. Waktu kita puji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Di antara cara mensyukuri atas nikmat yang besar ini adalah kita mempelajari akan sirah baginda dan perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sinilah dia kitab yang kita sedang kaji, iaitu tugas-tugas para rasul. Ya, Rasul dari Risalah menjelaskan apakah perjuangan yang dibawa oleh para anbiya, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berhenti pada poin yang ketiga, iaitu memberi khabar gembira dan peringatan. Iaitu tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah baginda dan juga rasul-rasul yang lain. Mereka bawa berita gembira kepada orang yang beriman dan peringatan kepada siapa yang menyalahi akan ajarannya. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur ayat 55 itu, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Allah Ta'ala telah berjanji. Wa'ada maksudnya janji. Allah Ta'ala telah berjanji kepada alladhina amanu minkum, kepada orang yang beriman di kalangan kamu, wa 'amilus salihat, dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard. Ayat, dengar ayat betul-betul. Dia bersungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. La yastakhlifannahum fil ard. Sekarang ni kita selalu mengadu tentang kita ada masalah politik, kuasa politik. Betul tak? Orang Melayu semakin lemah kuasa politiknya, orang Islam semakin lemah, orang kafir semakin menguasai politik secara lokal Malaysia ini maupun politik antarabangsa. Dahulu umat Islam yang berbentuk sikap politik antarabangsa. Sekarang yang berbentuknya adalah kaum kufar musyrikin, khususnya Al-Yahud dan Nasrani. Kenapa jadi benda tersebut? Sebab kita tidak menepati syarat yang nak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nak menjadikan kita ni khalifah tadi, la yastakhlifannahum fil ard tadi. Sebab apa? Syarat yang pertama dan kedua itu tak lepas. Amanu wa amilus salihat. Sebab apa? Allah Ta'ala hanya janji kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Allah Ta'ala tak janji kepada semua orang Islam.
Kalau Allah Ta'ala janji kepada semua orang Islam, mana-mana orang Islam, Allah Ta'ala dah bagilah kita ni kerajaan lah. Tapi Allah Ta'ala janji kepada orang yang beriman dan beramal saleh, baru Allah Ta'ala kata apa? La yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Seperti mana Allah Ta'ala menjadikan mereka berkuasa, jadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum. Dan Allah Ta'ala akan menjadikan agama mereka kuat, meneguhkan bagi mereka agama mereka. Allazi irtada lahum, yang Allah Ta'ala terhadap kepada mereka. Wala yubaddilannahum, dan Allah Ta'ala akan tukarkan min ba'di khawfihim amna, dan Allah Ta'ala akan tukarkan selepas ketakutan mereka itu dengan keamanan. Kita sekarang berada di bumi yang tidak aman. Ma'ruf, makan pun tak aman, betul tak? Kejap ada babi, kejap tak ada babi, kejap ada babi, kejap tak ada babi. Tak aman lah. Dah bertong-tong nak makan, lepas tu tiba ada babi, semua takut. Lepas tu tiba-tiba tak ada pula. Nak makan sekali lagi dah tak berani macam dulu. Okey. Ya Allah, wala yubaddilannahum min khawfihim amna min ba'di khawfihim amna. Itu satu, itu kecil lah, masalah kecil. Itu masalah coklat je. Ada lagi masalah lain. Kita, saya sebut banyak kali kan, kita anak kita lepas sikit punya takut. Minggu 2 minggu lepas orang kena sembelih, anak budak kena sembelih, 2 tahun kena sembelih. Macam tak logik benda tersebut kan. Tapi ini ialah benda yang berlaku. Kalau kita cerita orang Arab jahiliah dahulu, dia bunuh anak, tanam, at least dia tanam elok-elok. Mati terus tanam, muka tak nampak dah. Ini disembelih dan dirogol sebagiannya. Anak-anak kecil 38 orang rogol dia sekali. Ayam pun tak rogol macam tu. Betul. Binatang pun tak buat macam tu. Sebab tu Allah Ta'ala kata wala yubaddilanna min ba'dihim khawfihim min ba'di khawfihim amna. Allah Ta'ala tukar ketakutan mereka dengan keamanan. Sekarang ni terbalik, Allah Ta'ala tukar keamanan dengan ketakutan, sebab tidak menepati 2 syarat utama tadi, al-imanu billah dan juga amal salih. Jangan ingat maksiat yang kita lakukan itu ringan. Maksiat yang kita lakukan tidak ringan, tuan-tuan rahimakumullah. Maksiat yang kita lakukan penyebab kepada orang lain mendapat musibahnya. Kita rasakan maksiat tu kita punya hal kan, buatlah hal masing-masing. Tak, maksiat sebab maksiat kita, orang lain terpaksa menanggung kesusahan. Maksiat orang yang isap dadah, budak kecil tu yang terpaksa menanggung, betul tak? Kes orang isap dadah kan, orang isap dadah je boleh buat macam tu. Orang berakal bernas tak boleh. Seorang ayah, seorang anak, dia boleh bunuh mak dia sendiri sebab dadah, dia kata kan. Ini adalah kerana akal mereka tak lurus, sebab dosa mereka tu orang lain yang terkena. Baru-baru ni Facebook lah, cerita lah. Ada orang dia buktikan kan, dia kata nampak, dia kata pornografi di negara Islam lebih tinggi berbanding dengan setengah negara kafir. So dia kata inilah sebabnya. Dia kata apa? Tengok, kita sibuk lagi nak jaga aurat perempuan. Menunjukkan bahawa bukanlah aurat tu, tutup tudung tu bukan menyebabnya penyumbang kepada rogol. Kita apa, macam mana kau pakai belajar ilmu statistik kau ni, sebab nama sama cause and effect kau ni. Macam mana kau kaitkan dengan benda tersebut? Dia kata, kita jangan ingat, kalaulah kita kata semua manusia dalam dunia Malaysia ni kalau tutup aurat semua, tapi kalau berlaku juga maksiat tersebut, kita kata kita kena kaji faktor-faktor yang lain. Orang tempat Saudi bukan main, pakai hudud apa semua, pornografi tinggi di sana. So kamu kata dengan adanya pornografi tak buat hudud? Apa yang kamu cuba nak bawa ni? Dia kata ada, mesti lagi ada rogol di sana. Kita kena kaji keseluruhannya, adakah mereka itu betul beriman dan beramal saleh. Itu yang kedua isu dia. Katakan para ulama kita, Syekh Salamun Najid banyak kali dia kata masalah maksiat di negara, masalah kita tengok kaji sekarang di Arab Saudi, mereka masih lagi pakai disk. Dia boleh pakai parabola kan. Yang negara dia bukan main jaga TV kerajaan ni, Quran je keluar, tapi negara dia membenarkan dia pakai parabola, jadi boleh dapat TV Israel pun dapat. Jadi anak-anak muda sekarang terdedah dengan benda-benda yang tak. Jadi kamu tak boleh kata keganasan apa semua pernah berlakunya rogol di Saudi, tak boleh salahkan kepada hudud tadi. Lepas tu kita tengok macam mana masyarakat berfikir, apa yang kamu cuba nak bawa kan atas kamu kajian tadi tu.
Subhanallah, dia kata mereka tak percaya pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita umat Islam tidak ada jalan untuk menjadi kuat di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini melainkan dengan jalan ikut kitabullah dan sunnah Rasulnya. Itu je. Lepas tu kata Umar Al-Khattab, ma'ruf, kita semua biasa sebut ayat ni. Nahnu qaumun a'azzanallahu bi Islam. Kita kaum yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan Islam. Dan kalau kita cari kemuliaan selain daripada Islam, maka kamu takkan mencapai kemuliaan tersebut sampai hari kiamat pun. Kamu cari kemuliaan dengan ketinggian teknologi, kamu cari kemuliaan dengan kekayaan ekonomi, kamu cari kemuliaan dengan kekuatan politik, nescaya kamu takkan dapat kemuliaan. Sebab ini kata Umar Al-Khattab, yang Allah Ta'ala beri mereka di ilham, mulhamun, Allah Ta'ala terjadikan pada lisannya kebenaran. Adakah ini maksudnya kita katakan kenyataan yang lekeh? Tak. Lepas tu kita kata, sebab tu saya selalu nasihat pada pemimpin-pemimpin politik, sama ada parti satu lagi ataupun parti yang lawannya. Tuan-tuan sekalian, tidak akan dapat menjadi kuat muka bumi Allah Ta'ala ni melainkan kena patah balik kepada agama. Ini rukun iman, rukun Islam pun tak kerti lagi, sibuk nak berjuang sana sini, nak berkeris sana sini, tapi rukun Islam tak kenal. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, syirik tak kenal, perkara-perkara Islam tak kenal. Sibuk GST sana sini, satu dunia. Nak cerita pasal GST, tapi kamu tak tahu perkara batalkan iman kamu. Macam mana kamu nak jadi la yastakhlifannahum fil ardh? Macam mana Allah Ta'ala bagi mereka kekuatan hukum Allah Ta'ala ni? Ini Allah SWT dah bagi janji dekat kita. Ni janji ni. Siapakah janji yang paling kuat dengan janji Allah Ta'ala? Qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah, katakanlah siapakah yang paling kuat kesaksiannya? Qulillah, katakanlah Allah Ta'ala yang paling kuat kesaksiannya. Syahidun baini wa bainakum, saksi antara aku dan kamu semua, kata Allah Ta'ala. Wa uhiya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh, dan telah diwahyukan kepada aku Quran ini, kata Nabi Muhammad, kata Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liunzirakum bihi wa man balagh, supaya aku bagi peringatan kepada manusia semua tentang Quran ini, siapa yang Quran ini sampai kepada mereka. Lalu Allah Ta'ala sambung lagi, a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra, adakah kamu bersaksi bahawa ada Tuhan selain Allah Ta'ala sembahan? Qul la asyhad, katakanlah kamu, janganlah kamu saksi sedemikian. Qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sembahan aku hanyalah satu, iaitu Allah, dan aku berlepas diri daripada segala kemusyrikan. Nampak ayat yang padu mantap daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan macam mana kesaksian Allah Ta'ala tu yang paling kita pegang. Bukan kajian sana sini, mamat mana tak belajar UM buat kajian apa semua, nak keluarkan hipotesis kononnya, hudud dan apa semua, tak memberi kesan kepada umat apa dari segi akhlak umat. Bodoh ni kenyataan. Ya'buduna ni la yusyrikuna bi, ini Allah Ta'ala sebutkan, dan mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukan sesuatu pun denganku. Nampak syarat dia ada 3 lah kita kata dalam ayat ni, iaitu beriman, beramal soleh, kemudian disambung dengan hujung tu, mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukan aku dengan satu pun. Ini sibuk sana sini majlis syirik. Sana sini majlis syirik. Orang yang syirik akbar, buat syirik akbar terang-terangan, boleh hadir di majlis-majlis pembesar-pembesar kita. Pembesar-pembesar kita pun sambutlah, ramai ria. Sebab apa? Nak menang politik, nak dapat undi. Dia pun kalau tanya apa yang dibacakan, dia tak faham kan. Dia syoknya berserban, berselimpang, semata-mata nak tarik politik. Ini politik kotor dan busuk, dia kata, memperjudikan agama kerana nak kan sokongan, undi, nak menunjukkan kamu ni Islam. Saya tak menunjuk pada mana parti lah, umum parti di Venezuela ni. Colombia. Asyik Venezuela je kena. Okey, kemudian sama lagi, beliau memperingatkan orang-orang yang menentang dengan kesengsaraan hidup di dunia. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Banyak kali kita sebut ayat ni. Allah Ta'ala selalu guru-guru kita nak ingatkan kita kena ngaji, kita ngaji agama, jangan berpaling. Jangan berpaling daripada agama. Sesungguhnya sebahagian daripada kufur ialah kufur i'rad. Sebahagian kufur keluar daripada Islam adalah kufur i'rad. Kufur i'rad tu apa dia? Kufur berpaling, tak pedulikan akan agama, tak tahu halal dan haram, tak tahu apa itu perkara yang batalkan imannya, tak tahu apa itu syirik, tak tahu apa itu syirik menyembah Allah Ta'ala, berdoa kepada selain Allah Ta'ala, itu syirik fardu ain. Tak tahu yang bahawa berdoa kepada makhluk itu adalah satu syirik akbar, syirik besar,
dan dia sebahagian daripada fardu ain. Tak ada orang boleh beralasan bahawa ustaz, saya tak tahu bahawa doa kepada makhluk itu syirik. Kau tidak ada tak tahu apa yang diucapkan la ilaha illallah tu. Sebab maksud la ilaha illallah al-ibadah, dan doa itu ialah sebahagian ibadah dan makruf pada orang Arab jahiliah. Mereka ucap la ilaha illallah, orang jahiliah tahu makna ni. La ilaha illallah, dia tak sembah lah, dah tak sebut dah tak doa dah kepada berhala dan makhluk-makhluk yang lain. Sebab ini asas, ini dipanggil min daruriyatul al-ilm, al-ilmi ad-daruri, antara ilmu yang daruri yang setiap orang wajib tahu. Tapi seperti kata Syekh Al-Ghunaiman, bila mana cakap jahil akan bahasa Arab dan jahil akan makna ibadah, maka kita lihat orang memusingkan makna ibadah itu dengan makna yang lain. Jadi sekarang ni syirik itu yang dinamakan tidak syirik, sedangkan syirik akbar. Sebab tu Allah Ta'ala, "Waman a'rada an zikri", dari peringatanku. Zikri itu apa? Peringatanku Quran dan sunnah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya pada Quran itu ada zikra, peringatan. Zikri lah. Fas'alu ahla zikri. Zikri itu tanyalah ahli ilmu. Ilmu itu Quran dan sunnah. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi waman a'rada an zikri, peringatanku Quran dan sunnah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, bagi mereka kehidupan yang sempit. Dan Allah Ta'ala sambung lagi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan dibangkitkan pada akhirat kelak dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa aku jadi buta sedangkan aku dulu kat bumi nampak terang mata aku. Apa 32 apa 32 apa 16 apa 16? Tak ingat lah tu, cek mata. I macam ni, I macam ni, I macam ni tu kan. Kan? Terang tapi akhirat kelak. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, aku nampak. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kerana dulu kat bumi dulu datang peringatan Quran sunnah depan mata ni, kitab lambat-lambat terjemah dah, tapi berpaling, tak peduli. Sibuk tengok benda lainnya, tengok langsir, tengok cushion, tengok almari. Tu yang perempuan, orang lelaki pula tengok ni siapa nak beli, Manchester nak beli siapa ni, Chelsea nak beli siapa ni, Costa dah beli dah, siapa lagi nak beli ni, jadi ke Varane nak masuk Madrid ni, Chelsea ni. Semua sibuk nak tahu benda ni lah. Kalau bertukar Chelsea lah. Kalau politik pula sibuk, dah habis dah politik, dah habis dah. Dekat Perak tu sibuk lagi, quote lagi Siminah tu punya kata-kata apa semua untuk ini bukan fitnah. Dia tu mengaji kan. Qul kuntu kadzalika atatka ayatuna, telah sampai kepada kamu ayat-ayat kami, fanasitaha, dan kamu lupakannya. Wa kadzalika al-yawm, oleh itu hari ini tunsa. Wa kadzalika nujzi man asrafa wa lam yu'min bi ayatina. Dan juga balasan kepada orang yang melampau dan tidak beriman dengan ayat-ayat kami. Allah Ta'ala sebut ayat panjang tu. Sebab tu berpaling secara komplit, al-i'rad at-tam daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dari Quran dan Sunnah akan menyebabkan hidup jadi sempit. Sempitnya apa maksudnya, Ustaz? Kita lihat banyak orang yang kufur pada Allah Ta'ala ni, bahkan kehidupan mereka kaya, tapi kekayaan itu tidak melambangkan bahawa kehidupan dia luas. Kehidupan dia sempit. Dia gunakan anak-anak yang derhaka, dia gunakan isteri yang derhaka, dia gunakan suami yang jahat, dia gunakan jiran-jiran yang jahat, dia gunakan dengan kawan sekeliling yang hanya nakkan harta-harta mereka saja. Adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan bagi mereka kelilingnya kawan-kawan yang beriman dan beramal saleh. Apakah perkara yang paling melegakan jiwa kita melainkan bila kita jumpa sahabat-sahabat kita di kalangan ahli sunnah. Itu paling seronok. Jumpa sunnah, nasihat benda yang baik. Bila kita ada masalah, dia nasihat kita dengan Quran dan sunnah, dengan hadis. Itu benda yang paling, rezeki yang paling berharga bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Okey. Beliau memperingatkan mereka dengan azab dan kehancuran di dunia. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Thamud.
Ya, Allah Ta'ala peringatkan kita dengan tsunami dulu suatu masa dahulu. Ini satu peringatan yang besar bila kita tengok tsunami tersebut. Tapi biasa orang kufar akan katakan ini adalah sebabkan tabiat alam. Betul lah surah Al-An'am. Allah Ta'ala sebut apa surah Al-An'am tu? Satu ayat yang kena dengan perangai kita ni. Surah Al-An'am. Buka surah Al-An'am. Surat ingatan tak kuat. Banyak makan asam. Banyak asam boy. Jambu cicah asam boy. Okey, buka Al-Quran 132 ayat 42. Saya baca bila ayat 40 tu mantap ayatnya. Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah Al-An'am ayat 40, Allah Ta'ala kata, "Qul ara'aitakum in atakum 'adzabullahi aw atatkumus sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum sadiqin." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ara'aitakum, apakah pendapat kamu sekiranya telah datang kepada kamu azab Allah atau telah datang kepada kamu sa'ah, itu hari akhirat, aghairallah, adakah selain Allah Ta'ala, tad'un, kamu akan berdoa, in kuntum sadiqin, kalau kamu betul-betul benar, bal, bahkan iyyahu tad'un, kamu akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Masa itulah baru kata Allah, Allah, betul tak? Dah kena tsunami baru kata Allah, Allah, masa tu kembali tad'un, fayakshifu ma tad'una ilaih. Lalu Allah Ta'ala yakshifu ma tad'una ilaih, mana dia pun menghilangkan kesusahan yang kamu berdoa kepadanya tadi. Insya'a, Allah Ta'ala berkehendaki, wa tansawna ma tusyrikun, Allah Ta'ala akan menyebabkan kamu lupa sembahan-sembahan yang lain. Kemudian apa? Walaqad arsalna, sesungguhnya kami telah hantarkan ila umamin min qablik, kepada kaum-kaum sebelum kamu, rasul-rasul. Fa akhadnahum bil ba'sa. Ini ayat ni cantik. Kami telah bagi mereka bil ba'sa'i wad dharra, dengan kesusahan dan azab dan kepedihan, apa dengan azab lah, dengan benda-benda ni semua. La'allahum yatadarra'un, agar mereka itu semua tunduk kepada Allah Ta'ala. Cantik ayat ni. Allah Ta'ala bagi tsunami tu, kena sekali juta orang mati tu, supaya kita ni rendah, serendah diri bahawa kita ni lemah. Allah Ta'ala bagi kita banjir dekat Pahang je, teruk banjir. Di Johor 2 tahun yang lepas teruk juga. Di Muar tu, di Segamat tu, jadi pulau Segamat tu. Bypass dia, kampung ni Segamat, pulau, kampung ni jadi pulau, tenggelam kerana banjir. Basal la'allahum yatadarra'un, supaya mereka rasa rendah diri ke Allah Ta'ala. Sepatutnya rasa rendah diri. Tapi apa jadi? Falaula irja'ahum ba'suna tadarra'un, alangkah kalau mereka ini dia datang kepada kami azab Allah, mereka itu tunduk. Walakin qasat qulubuhum, tapi hati mereka keras. Dia kata apa? Ini tak, ini alam sekitar, ini Mother Nature dah marah. Mother Nature is angry lah, apa jadi haram semua ni. Mother Nature kan, kata kan, Mother Nature is angry sebab apa? Buang sampah tepi jalan. Buang sampah tepi jalan ni lah angry Mother Nature, tapi lebih marahnya Allah Ta'ala itu kerana buat maksiat kepada dia. La'allahum tadarra'un wa qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitan, dan syaitan hiaskan mereka makanu ya'malun. Tak apa, betul apa kamu buat ni sekarang betul. Apa jadi? Falamma nasu ma dhukiru bih, azab tadi dah hilang dah. Falamma nasu ma dhukiru bih, bila mereka telah lupa Allah Ta'ala, dah seronok balik, apa jadi? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', Allah Ta'ala buka pada mereka semua pintu-pintu dunia ni. Maju balik. Lepas tsunami kita berjaya naik, ekonomi kita berjaya naik, tempat maksiat tadi berjaya dibina semula. Akhirnya hatta idza farihu bima utu, bila mereka dah happy dengan apa Allah Ta'ala bagi, seronok-seronok, akhadnahu baghtatan fa idza hum mublisun, kami azab mereka sekali lagi dengan tiba-tiba, dan ketika itu mereka dalam keadaan mublisun, tertipu, di iblis, menjadi iblis lah, ditutup dengan kebenaran. Faquti adabiral qaumil ladzina zalamu, maka terputuslah hubungan dengan orang zalim tadi, maka
walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala kata last kali, Allah Ta'ala tutup dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Cantik. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Maksudnya apa soal Allah Ta'ala puji? Allah Ta'ala puji diri dia sebab apa? Biar Allah Ta'ala hapuskan puak-puak macam ni dalam muka bumi Allah Ta'ala. Ini contoh. Kita mungkin tak kena macam Samud dan Ad, sebab Nabi dah janji dah, Nabi dah doa kepada Allah Ta'ala kan, agar kaum ini tidak dihapuskan segala keseluruhannya, melainkan antara mereka, pergaduhan antara mereka sendiri. Allah Ta'ala sebut, Nabi pernah doa ke Allah SWT, minta 3 benda. Antaranya Nabi minta agar kaumku tidak dihapuskan secara total. Orang Melayu kata total loss, kita kan total loss, secara total, melainkan pergaduhan antara mereka satu sama lain. Di akhirat mereka memberi khabar gembira bagi orang yang taat dengan syurga dan kenikmatannya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul mubin. Kita biasa dengar ayat ni kan, wa man yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya, wa dhalikal fawzul mubin, dan itulah kejayaan yang besar. Beliau memperingatkan orang-orang jahat dan para penentang dengan azab Allah di akhirat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melanggar ketentuan Allah Ta'ala, tilka hududullah, Allah Ta'ala kata itulah dia larangan Allah. Hududullah itu maksudnya Allah Ta'ala punya syariat. Jadi menegakkan hudud bukan menegakkan hukum yang 7 itu sahaja. Menegakkan hudud adalah menegakkan hukum Allah Ta'ala di muka bumi secara keseluruhannya. Yudkhilhu naran, masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal dalamnya, walahu azabun muhin, padanya azab yang menghinakan. Jadi kata Syekh, barang siapa yang menelaah dakwah para rasul, maka ia akan mendapatkan bahawa dakwah mereka telah diwarnai dengan kabar gembira dan peringatan. Macam kita lah, dia kata kenapa jangan buat macam ni, ini azab macam ni, jangan sentuh perempuan bukan mahram, azab dia, jangan makan riba, azab dia sekian-sekian, jangan minum arak, azab sekian-sekian, jangan tinggalkan solat, azab sekian, siapa solat pahala macam ni, siapa puasa Ashura pahala macam ni, siapa puasa Isnin Khamis puasa pahala macam ni, siapa buat dakwah itu. Mana setengah orang kata ustaz ni tak ada kerja lain, syurga pahala, pahala dosa. Nabi yang tu kerja Nabi, pahala dosa. Itu motivasi kita yang terbesar. Tak nak kata duit bonus tak boleh. Kau macam kamu lah, sikit-sikit bonus, duit tak duit. Oh, kalau duit tak kira pula. Betul tak? Ada masuk ke tak ada masuk? Ada masuk ke tak ada masuk di dunia kita ni? Itu motivasi hidup kat dunia. Kan? Sampai kita boleh berjalan daripada KL, ambil flight pergi Sabah, patut balik sini. Sebab apa? Kita ada meeting, ada business transaction. Kata business kita nak buat meeting yang harganya ratus-ratus ribu, betul tak? Siang malam jual buku siang malam, tak? Pesta buku, siang malam susun buku, contohnya. Yang jual tudung siang malam pula di internet, orang mesej siang malam, tengok, cari kain, tak ada kain, pergi cari kain tersebut, tak ada stok, pergi kontak orang lain, pergi Vietnam cari kain. Contohnya. Orang bisnes kain, orang bisnes design, sedang malam, bisnes kelapa, macam mana? 3 pagi kalau kilang, kan, rosak turun kilang, betul tak? 3 pagi kilang rosak turun kilang. Ada pekerja lari datang kilang 3:30 pagi, Wan. Ini contoh, ini motivasi kita di dunia. Apakah motivasi kita nak buat baik di akhirat kalau bukannya dosa dan pahala? Atau siapa yang membuang dosa dan pahala? Saya beramal bukan sebab dosa dan pahala ni. Siapa beramal kerana dosa dan pahala ni, maksud dia tak ikhlas, dia orang gila. Kalau di sini sentiasa perlukan motivasi. Apa orang putih panggil tu? Motivasi dia tu, ada istilah di ilmu psikologi tu. Kita ingat lah. Benda itulah. Tampaknya khabar gembira dan peringatan sebagaimana dibawa oleh para rasul merupakan kunci jiwa manusia. Kerana jiwa manusia diciptakan dalam fitrah
menyukai kebaikan dan mencegah keburukan atas dirinya. Kan sebut dulu kan, diri jiwa kita ni tidak akan bergerak melainkan kerana cinta dan benci. Cinta kerana sesuatu, kerana benci kerana sesuatu. Saya bagi contoh banyak kali dah. Saya bagi contoh kuih tiaw. Saya bagi satu contoh apa kan, bila kita cinta satu benda tu, kita akan bergerak kepada satu benda tu. Jadi Allah Ta'ala nak menimbulkan cinta kita kepada kebaikan adalah dengan beri kita motivasi dengan cinta kepada syurga dan benci kepada neraka. Apabila Rasul memperlihatkan jiwa pada kebaikan agung yang akan mereka dapatkan sebagai hasil dari beriman dan amal saleh, maka jiwa akan rindu untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Rindu nak jumpa kekasih kita yang sebenar kan. Rindu nak jumpa Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Al-Imam Syafi'i kan, dia kata kalau bukan kerana dapat berjumpa dengan Allah Ta'ala kan, bila orang tanya dia, wahai Imam Syafi'i, apa pendapat kamu tentang hadis yang kita akan dapat melihat Allah Ta'ala akhirat-kelak? Dan kita baca dalam buku akidah tu kan, dia kata, wahai Imam Syafi'i, apa pendapat kamu tentang hadis ni? Dia kata, mungkin dengan hadis Nabi SAW, dia kata, kamu semua akan dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana dengan jelas. Masa tu ada orang tanya pada sebahagian tabi'in, dia kata macam mana kita boleh lihat Allah Ta'ala? Masa tu orang berjuta orang, daripada awal berbilion-bilion orang, daripada zaman awal sampai akhir, macam mana lihat Allah Ta'ala? Maka kata tabi'in kata, bukankah kau pernah lihat bulan? Bulan tu juta-juta orang tengok, tak ada siapa pun berebut-rebut nak tengok bulan. Begitulah juga kamu semua akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu jelas. Tidak akan la tudamuna fi ru'yati, kamu tidak akan bertembung-tembung untuk melihat Allah Ta'ala. Bagaimana jelasnya kamu melihat bulan yang terang pada waktu malam. Hadis ni dibawa kepada Imam Syafi'i, kata, apa pendapat kamu tentang hadis ni? Dia kata, kalau bukan kerana hadis ni lah, aku tak bangun malam, aku takkan berjuang siang malam, berpuasa siang harinya, bersolat dan juga meninggalkan perkara yang haram. Kalau bukan kerana hadis ni, kerana apa? Kerana dia nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kebaikan yang paling besar dengan kita jumpa dengan kekasih kita yang kita selama ni kita kata kita kasih kat dia, betul tak? Kita kalau first time jumpa, orang buat matchmaking lah kan, kalau dah dating ni dah pasti kita tak lagi jumpa. Ni nak matchmake, jumpa ke orang yang pertama kali tu, kan main macam mana persediaan tu kan, gedebuk. Nak pergi tunang kan, nak pergi tunang ni dalam kereta tu perasaan tu kan. Dapat tengok, dibukakan, singkatkan hijabnya. Singkatkan hijab kan, hantar air, dia singkatkan hijab tu. Subhanallah, apa perasaan kita? Nak terbang ke tak Wan? Wan tak belum rasa lagi. Zaki lah. Nak terbang. Sebab jumpa kekasih kita yang kita dambakan selama ni. Ayat ayat kena perasaan tu kan. Jumpa tu, Masya Allah. Lepas tu kena pula kahwin ni ke, ataupun ni kena duduk jauh dulu 3 tahun, habiskan PhD dulu. Memang sekarang tak semua ada Skype, ada internet, ada Facebook. Tak payah dah. Boleh tengok sekejap lagi dah dalam komputer. Ni tak jumpa, dah kena jumpa, macam mana perasaan? Macam orang yang balik daripada bertugas di Somalia ke bertugas di, perasaan menangis tak? Kita dengan Allah Ta'ala, kita cinta kat dia selama ni apa semua, bekerja siang dan malam, buat kerja, solat, tinggalkan yang haram, saya dapat tengok Allah Ta'ala. Betul lah akhirat, kalau Allah Ta'ala kata pada ahli syurga, nak tambahan lagi tak? Tak tambahan, apa lagi ya Allah Ta'ala nak tambah? Apa lagi kamu dah bagi kita tempat tidur, makanan yang sedap, apa semua pakai sedap, apa nak tambah lagi? Kalau Allah Ta'ala bukakan hijabnya, fakshiful hijab. Kerana masa tu bagi mereka tidak ada benda yang paling sedap dalam syurga melainkan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita tengok, ini yang motivasi kita. Ini motivasi kita untuk beramal apa soleh. Kalau kerana sebab RM1, RM2 tak baloi, RM90 tak baloi, baloi tak baloi. Ceramah ustaz, ceramah apa, RM100, RM200 tak baloi dengan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dalam hadis banyak disebut, man talibal ilm mimma btagha bihi wajh Allah. Siapa mencari ilmu, yang dalam ilmu tersebut dalam untuk mencari wajah Allah. Selalu sebut wajah Allah, wajah Allah. Untuk menimbulkan motivasi dia untuk jumpa dengan kasih kita Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maka jiwa akan rindu untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Ketika dijelaskan kepadanya bahawa bahaya besar yang akan menimpa manusia akibat kufur dan kesesatan, maka jiwa pun menghindari perbuatan tersebut. Okey.
Nikmat Allah SWT yang dijanjikan adalah kenikmatan yang disenangi hati, disukai jiwa dan selalu hadir dalam khayalan. Renungkan firman Allah SWT yang menggambarkan kenikmatan orang mukmin di dalam syurga. Okay? Ala sururim maudunah, berada di atas dipan. Surur ni katil lah, tilam-tilam ni. Masalah sarir, jamak ni surur. Betul tak Faris? Jangan Ustaz Ridwan Sarap kan. Sarir jamaknya surur. Ada sururim maudunah, yang telah bertatahkan emas. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Muttaqiin, duduk 'alaiha mutaqabilin, boleh golek-golek di atas tu. Kata selesa kan sedap golek-golek. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak muda yang tetap muda. Maksudnya bahawa muda tu memang benda yang manusia nakkan, betul tak? Jadi tak boleh salah orang kata nak nampak muda. Bang nak beli ni kan, Rania Gold, supaya mungkin nampak muda. Apa kita bagi? Kita memang nampak muda tu biasa. Itu fitrah manusia. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Bawa gelas, cerik, jangan ingat cerik macam kita tu. Wa ka'sin min ma'in, kas. Akwab, kub. Kas, macam piala tu. Apa tu? World Cup tu main Ka'sul Alam. Bahasa Arab, Ka'sul Alam, World Cup. Wa ka'sin min ma'in, daripada air yang mengalir. La yusadda'una anha wala yunzifun, tak pening sebab mabuk. Wala yunzifun, lebih kurang lah tu, tak mabuk. Dulu masa saya belajar dulu, dia kata kalau kita pening macam doa ni, la yusadda'una anha wala yunzifun, la yusadda'una anha wala, tak pening, tak mabuk, tak pening. Kita saya tak minum arak, ayat ni bisa minum arak. Boleh ke pakai ayat tu? Wallahu a'lam bissawab. Saya rasa tak kena lah, ayat Quran bukannya. Ini bukan ayat ubat batuk, ini bukan ayat ni. Setengah tempat siapa lah kelas ni bukan kot. Sahabat kita hantar saya WhatsApp, dia kata ustaz ni, bapak saya pergi tempat tu ustaz, klinik tu, dia bagi macam prescription doktor tu, nama apa semua, ayat dia. Batuk baca ayat ni, ceri-ceri. 3 kali, berapa kali, so hantar. Dahsyat dia. Ubat tu macam pil, macam Panadol, macam paracetamol tu ubat. Subhanallah. Kita ayat Quran janganlah macam tu, jangan tetapkan. Baca je lah macam tu. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun, dan juga buah-buahan yang kamu pilih. Banyak kan, macam pergi buffet, banyak je buah tu, banyak dessert kan, perasaan. Kita bang, tu kita makan, saya kata jomlah kita makan kat hotel sekian-sekian, tak nak sebut nama lah, kan ada orang marah ni. Kan? Dia punya dessert tak habis lah bang, tak banyak pilihan. Betul tak? Dessert dia 3 je. Puding tu, lepas tu yang standard puding roti tu, yang caramel tu je 3. Tak habis, kita pergi hotel tu bang, pilihan lagi banyak. So apa pilihan banyak tak? Walahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung yang kamu nakkan. Ada yang gunakan dalil, dia kata kita kena makan buah dulu sebelum makan daging. So Allah Ta'ala sebut buah dulu baru daging. Pertama, dalam ayat ni tak kata summa. Kalau summa baru kemudian. Wa itu maksudnya dan. Bukannya diberikan kamu buah kemudian diberi kamu daging. Dan hadis Nabi SAW, hadis Sahih Muslim, antara benda yang awal sekali dia offer pada orang syurga ialah buah, daging. Jadi tak adalah guna dalil tu. Kau nak makan buah lu atas dasar perubatan, ya, buah, makan buah lu bagus sebelum makan daging, okeylah, tapi jangan kaitkan dengan syurga tu. Faham tak? Dia nak kaitkan dengan sebab apa? Sebab dalam syurga nanti makan buah dulu. Ahli syurga makan. Ada setengah-setengah ahli motivasi, minta maaf sebut lah. Kita makan buah sebab ahli syurga. Walahmi wa faqihatin mimma yatakhayyarun walahmi tayrin mimma yashtahun. Tak kena tuan-tuan, istilal tu. Tu nak jual produk, hati-hati ya. Jual produk, hati-hati. Wa hurun 'ain. Wa hurun 'ain. Hur maksudnya bidadari-bidadari yang 'ain, nampak cantik. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Seumpama lu'lu', batu permata yang maknun, yang disimpan baik. Maksudnya apa?
Yang disimpan baik itulah yang berharga. Yang terbuka sana sini tak ada harga. Lalu jazaa'an bima kanu ya'malun. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan di atas apa yang mereka lakukan. Habis itu ustaz, bukan ke Allah Ta'ala Nabi sebut dalam hadis, tidak ada satu jiwa pun yang akan masuk syurga bi'amalihi, tidak akan satu syurga pun yang orang akan masuk syurga kerana amalnya. Masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Habis ni jazaa'an bima kanu ya'malun, atau balasan di atas apa yang kamu lakukan. Itu macam mana al-jam'u, macam nak gabungkan kedua hadis ni. Nah, dalam hadis Nabi kata tidak ada seorang pun masuk syurga dengan kerana amalnya. Sehingga kan isteri Nabi kata, hatta anta ya Rasulullah, ya hatta ana, illa ayyataghammadani Allah bi rahmatihi. Maka Allah Ta'ala telah meliputi aku dengan rahmatnya. Lepas tu ayat ni jazaa'an bima kanu ya'malun. Macam nak al-jam'u, macam nak gabungkan, macam nak kita faham ayat hadis tadi menurut konteks ayat ni. Na'am. Kita tanya Ustaz nak beri Ustaz Ridwan dulu. Multaqah Syabab. Na'am. Zaki. Amalan reason sebab masuk. Sebab amalan tu adalah penyebab Allah Ta'ala merahmati kita lah. Itu jawapannya. Kita tak masuk syurga kerana amalan kita, sebab amalan kita takkan mampu masuk kita dalam syurga. Tapi dengan amalan tadi menyebabkan Allah Ta'ala merahmati dia, lalu Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga. Itu satu. Yang kedua, amalanlah menentukan level dalam syurga. Sebab tu kata tak apa, aku amal sikit pun Allah Ta'ala redha, masuk syurga juga. Dia kata tak, at least kalau kau amal lebih, kedudukan kau lebih tinggi. Betul dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut perumpamaan satu level ke satu level yang lain macam mana? Nak dengar hadis ni kan? Macam kita tengok bintang kat atas langit tu, tingginya bintang tu. Itu level satu syurga ke satu syurga yang lain. Lepas tu bila sebagian sahabat, Aban nama sahabat tu, dia kata bila dengar hadis ni rasa sedih. Sedih dia, muka dia macam tak ceria. Dia kata kenapa muka tak ceria ni? Bukan sebab Liverpool kalah. Bukan sebab Sweden tak masuk lekap, bukan sebab tu. Bukan sebab Gerrard slip, bukan. Bukan sebab tu. Saya kata, ya Rasulullah, kalau aku masuk syurga sekalipun, aku takut level tak sama. Aku tak dapat jumpa engkau ya Rasulullah. Nampak ni kerinduan ni. Kerinduannya kat situ, sekitar itu je para sahabat ni. Lalu Nabi pun bacakan ayat, "Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika alladziina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Itu orang beramal soleh, maka dia akan bersama dengan bersama orang Allah Ta'ala telah beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dapat jumpa, kata insya-Allah. Dapat jumpa. Dia pun Aban pun ceria balik. Ya pun ana. Siapa beramal salih akan jumpa lah. Itu cerita dia. Allah Ta'ala akan kumpulkan. Wa ma aladnahu min syai'. Allah Ta'ala kata kita akan kumpulkan balik dengan ahli keluarga, dan akan jumpa balik dengan orang-orang yang salih ketika itu, dengan Nabi. Orang tu nak tanya balik, confirmkan balik macam mana perut ikan you tu macam mana, kan? Macam mana? Ada orang kata tak boleh masuk. Ada orang hantar, bagus Facebook tu kan, soalan budak-budak kecil tu. Baca tak? Baca tak? Dia kata cikgu dia tak puas hati dengan anak murid dia. Mana boleh orang masuk dalam perut ikan paus tak muat? Boleh. Dalam Quran cerita boleh. Tak boleh. Boleh. Tak apa, nanti bila saya masuk syurga nanti saya akan tanya. Lepas tu kalau tak masuk, cikgu tanya. Bagus budak tu, bijak. Kalau tak masuk syurga, kalau Nabi Yunus tak masuk syurga, engkau tanya, cikgu tanya. Beliau memperingatkan seterusnya sampai tadi jazaa' mimma kanu ya'malun, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Dia tak akan dengar laga wala ta'thim. Dalam syurga dia tak ada gosip-gosip dah. Cantik dia punya bidadari. Apa aku minta cantik. Bidadari. Wala ta'thima illa qilan salaman salama. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kan Allah Ta'ala kata dalam Quran, salamun alaikum tibtum.
salam ke atas kamu, tibtum, kamu telah buat baik, fadkhuluha khalidin, maka masuklah dia dalam keadaan kekal dalamnya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Adapun orang yang sebelah kanan, ashabul yamin, dapat kitab daripada sebelah kanan. Ma ashabul yamin, siapakah itu ashabul yamin? Fi sidrim makhdud. Maksud fi sidrim makhdud, berada atas pohon bidara yang tidak berduri. Wa talhim mandud, dan pohon pisang yang bersusun-susun. Ini mungkin salah satu tafsir dia, pohon pisang. Salah satu tafsir dia. Yang faham pisang lah, banyaknya pisang dia. Wa dhillim mamdud, dan tempat yang redup-redup. Wa ma'im maskub, dan air yang tercurah. Wa fakihatin kathirah, dan buah-buahan yang banyak. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, tidak terhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Inna ansha'nahunna insya'a, kami telah jadikan kamu ini, jadikan ansha'nahunna, kami ciptakan mereka itu dari ansha'nahunna insya'a, dengan kejadian yang langsung berterusan. Wa ja'alnahunna abkara, mereka gadis-gadis perawan. Uruban atraba, maksudnya penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kita kan suka yang sama, sekufu sama. Kemudian li ashabil yamin, itulah dia orang-orang yang dapat di sebelah kanan. Okey. Dia adalah azab orang kafir di tempat kesesaraan pula. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal, dan orang dapat golongan kiri, siapakah golongan kiri? Fi samumin wa hamim, dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang sangat panas, hamim. Wa dhillim min yahmum, dan dengan asap yang hitam. La baridin wala karim, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin, sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Thumma innakum ayyuhad dallunal mukadzibun, kemudian sesungguhnya kamu wahai orang sesat lagi mendustakan. Allah Ta'ala dapat sesat, maksudnya sesat. Orang yang sesat tetap diazab Allah Ta'ala. Dia tak boleh kata apa, saya sesat sebab tak tahu Ustaz, saya sesat disebabkan fulan dan fulan. Tak, bukan. Sebab yang sesat tu pun dia akan diazab oleh Allah Ta'ala juga, kerana mereka tak mengaji, tak baca, tak mendengar, tak dengar langsung. Dia dengar puak-puak dia je. Bila kita bagi Quran dan hadis apa semua, awal-awal lagi dah tutup dah Wahabi, siap arah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama yastajibul ladhina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilaihi yarji'un. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama yastajibul ladhina yasma'un, sebenarnya hanya mendengar yang akan ikut kamu ni, hanya orang yang mendengar. Wal mauta, ada orang yang mati. Maksud orang mati ni apa? Orang tak dengar Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala gelar orang tak dapat Quran dan Sunnah dengan orang yang mati. Wal mauta, kalau Allah Ta'ala dalam hadis Nabi kan, ikra'u ala mautakum, baca pada orang yang nak mati di kalangan kamu itu dengan Yasin contohnya. Mauta, wal mauta yab'athuhumullah, mana orang yang mati tak Quran dan Sunnah, tak dengar Quran dan Sunnah, tak suka dengan Quran dan Sunnah, thumma ilaihi yurja'un, akan dibangkitkan. Yab'athuhumullah thumma ilaihi yurja'un, Allah akan bangkitkan dia dan kepadanya dia akan kita hanya dengar apa yang biasa buat je. Orang biasa buat apa orang buat, tak dengar apa yang Nabi SAW nak buat. Jadi dia dalun, mukadzibun pula tu, mendustakan lagi. Kita bawa hadis yang sahih, dia kata dusta. Dia bawa hadis Nabi SAW berkenaan dengan akidah, betul banyak hadis-hadis sahih, dia kata kita dusta. Kita bawa hadis kisah berkenaan dengan syiriknya golongan-golongan yang menyembah selain Allah Ta'ala, dia kata ini kita dusta. Kita bawa hadis-hadis yang sahih yang Allah Ta'ala di atas arash, dia kata kita dusta. Dia kata para salafus salih beriman macam tu, dia kata kita dusta. Mukadzibun, kamu mukadzibun, mendustakan apa yang Allah Ta'ala dan Rasul sebutkan, dan apa yang para ulama kita di kalangan as-salafus salih yang bawa golongan yang awal cakap, maka kamu ni mukadzibun. Fala ta'ammal, maka perhatikanlah. Okey, la akilu min syajarin min syajarin min zaqqum, daripada buah zaqqum. Famali'una minhal butun, dia lapar sangat nak minta makan, Allah Ta'ala bagi makan juga zaqqum. Famali'una minhal butun, dan perut dia akan penuh dengan makanan tadi. Tapi fasyaribuna alaihi minal hamim,
Fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin. Kamu akan minum air yang sangat panas. Fasharibuna syurbal him, kamu akan minum seperti unta yang haus minum. Hadza nuzuluhum yaumaddin, dan inilah hidangan bagi orang yang seperti itu di akhirat, di hari pembalasan kelak. Anda cukup menelaah kitab Targhib wa Tarhib karya Al-Hafiz Al-Munziri. Kitab bagus. Targhib maksudnya galakkan, tarhib maksudnya ancaman. Bacakan pada saudara-saudara anda dan orang-orang yang anda ajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai alternatif yang bagus kepada kitab Fadailul A'mal. Membacalah dengan tahqiq Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Syekh Al-Albani rahimahullah ada tahqiq At-Targhib, dia punya sahih At-Targhib wa Tarhib, dan dhaif At-Targhib wa Tarhib. Bagus. Dia tak perlu syarah-syarah pun baca tu, baca je. Dia tak perlu syarah sangat, dia direct. Dia berkenaan dengan motivasi. Lalu lihatlah pengaruh dalam diri anda dan diri orang yang mendengarkannya. Betul tak? Hadis Jami'us Shaghir bagus juga. Kitab yang bagus untuk kita baca. Sebagai orang yang tidak memahami dakwah Islam mencela para da'i kerana mereka memakai metod memberi kabar gembira dan peringatan. Sebut tadi, mereka berkata si fulan adalah pemberi penasihat-nasihat. Mereka mencela kerana tidak memahami hal-hal yang mereka dakwahkan. Mereka meminta agar para da'i berhenti memakai cara nasihat, menakut-nakuti dan memberi kabar gembira. Para pengkritik ini perlu mengintrospeksi diri, perlu menghisap diri mereka, melihat kembali sikap mereka ini dengan merujuk pada nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang menjelaskan uslub dakwah dan menjelaskan tugas para Rasul yang mulia. Dia cela lah, dia kata sikit-sikit syurga, neraka. Kerja ustaz, senang je berceramah zaman sekarang ni. Datang, baca kitab, sebut pasal neraka, syurga, dapat RM200. Wah, kita tersenangnya kau cakap. Mes ni aku bagi kau duduk atas meja ni, ngajar sejam setengah. Apa yang kau boleh cakap? Dia bertikai kan, setengah orang kan. Masya Allah je. Ini kata barakallahu fikum, ini sekurang-kurangnya baca hadis tu pun dah jadi satu benda yang besar pada jiwa kita. Sedang kita pernah dengar hadis, kalau kat rumah nak baca kitab hadis tak terbuka. Nombor 4, tugas para Nabi memperbaiki dan mensucikan jiwa. Okey, tugas Nabi juga memperbaiki dan mensucikan jiwa. Maknanya tugas da'i juga memperbaiki dan mensucikan jiwa. Oleh itu, dia nak sucikan jiwa orang, jiwa dia kena suci lah. Itu cerita dia. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih terhadap hamba-Nya. Kerana kasih sayangnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan jiwa mereka dengan wahyunya dan menyinari dengan sinarnya. Allah Ta'ala kata, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan sebab itulah kami telah mewahyukan kepada engkau ruh daripada urusan kami, perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab, kamu tak tahu apa itu kitab. Wa mal iman, tapi tak tahu apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Dan kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia sesiapa yang kami kehendaki di kalangan hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat ni lah yang kita kata Nabi ini pemberi petunjuk. Tapi petunjuk ni maksudnya petunjuk apa? Al-irsyad, petunjuk, penerangan. Al-irsyad wal bayan, bukannya taufiq. Bukannya taufiq. Taufiq daripada Allah. Dalilnya innaka la tahdi man ahbabta, kamu wahai Muhammad tak boleh bagi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Tapi ayat ni, kau lah pemberi petunjuk. Ayat macam mana ni? Tadi ayat kata kau Muhammad, kau tak boleh bagi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Ayat ni kata engkau lah, sesungguhnya engkau ini pemberi petunjuk. Macam bertentangannya ayat ni? Tak bertentangan. Bagi siapa yang belajar tafsir, dah lalu bunyi banyak kali lah. Tapi bagi mungkin pelajar-pelajar yang baru dengar, dia kata masukkan sini adalah hidayah al-irsyad, hidayah memberi penerangan, wal bayan. Dan sekarang saya tengah bagi hidayah tadi, hidayah irsyad lah, wal bayan. Tetapi yang beri taufik untuk kita ikut petunjuk tadi, membuka jiwa kita, menjadikan perbuatan kita tu benar, maka itu adalah
Allah Subhanahu Wa Taala taufiq. Ini ayat dia. Jadi kat sini ayat ni kata apa? Innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sebelum tu kamu tak tahu apa itu iman, apa itu kitab. Hatta Nabi pun tak tahu. Nabi pun perlukan wahyu untuk tahu pasal iman, untuk tahu pasal kitab. Habis tu kita perlukan wahyu untuk tahu kitab, perlu tahu iman. Bukannya keluar 3 hari Allah Ta'ala masukkan iman, tak masukkan iman. Ya betul. Tapi kalau tak ngaji, tak dapat. Dia kata kalau kamu keluar, InsyaAllah Allah Ta'ala bagi ilmu. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi ilmu. Ya betul. Tapi kalau tak ngaji, ya betul. Allah Ta'ala kata yu'allimukumullah, fattaqullaha yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah Ta'ala akan bagi kamu ilmu yang Allah Ta'ala tak bagi kat orang lain. Ya betul. Itu hikmah dan lain-lain. Allah Ta'ala bagi kita ilmu yang kita tak dapat, orang lain tak faham, kita faham. Tapi ilmu yang sebenar, ilmu berta'allum, mengaji. Maksudnya Nabi SAW sendiri, penyucian jiwa dia kena melalui Al-Quran dan Sunnah. Itu cerita dia. Aku tak tadri dalam kitab amal iman. Tak tahu iman. Kalau tak tahu iman, maksudnya tak tahu segala iman. Iman tu qaul wal amal kan. Iman itu hati, kata-kata dan amal. Maksudnya tak tahu apa itu amalan hati. Nabi SAW sebelum dapat wahyu tak tahu apa itu amalan hati. Itu Nabi SAW yang mukhtar, yang Allah Ta'ala pilih dia, Al-Mustafa, Al-Amin, yang Allah Ta'ala pilih dia. Dan Allah Ta'ala kata, aku telah lantik Muhammad ni sementara roh Adam itu antara roh dan jasad lagi. Maksudnya Adam belum masuk lagi dalam badannya. Hadis ni hadis sahih. Ibn Taimiyah rahimahullah kata hadis ni hadis sahih, iaitu Nabi Muhammad SAW telah jantik jadi Nabi sebelum Adam masuk dalam badan lagi, roh dia masuk dalam badan lagi. Maksudnya dah confirm dah itu Nabi. Tapi masih lagi Allah Ta'ala jadikan sunnatullah, sunnah alamnya. Selagi tak dapat wahyu, selagi itu tak tahu mali iman, selagi tak ngaji Quran dan sunnah, selagi itu tak tahu apa itu iman. Iman ni bukan sangkaan-sangkaan, laisa bitamanni wala bitakhalli, bukannya dengan sangkaan-sangkaan dan bukan dengan khayalan. Walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal, tapi apa yang telah hati itu rasa tetap dan dibenarkan dengan amal. Faham tak? Jadi kena ngaji Quran dan sunnah. Tu tugas Rasul adalah bagi penyucian jiwa. Suci jiwa daripada apa ni? Dengan wahyu ilahi ini Allah Ta'ala mengeluarkan manusia daripada kegelapan menuju cahaya, kegelapan kafir dan syirik. Nampak? Sucikan jiwa daripada apa ni? Pertama, kafir dan syirik. Innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu najis. Bukan najis fizikal, najis akidah dia najis. Orang musyrik itu akidahnya najis, lebih najis daripada najis mughallazah. Orang sibuk makan Cadbury, tak tahu syirik tu lagi besar daripada syirik najis khinzir. Kau makan 2 tan khinzir pun tak teruk lagi daripada pergi sembah berhala tu, daripada buat syirik pada Allah Ta'ala. Sebab apa? 2 tan khinzir Allah Ta'ala boleh ampunkan lagi akhirat kelak. Adapun syirik walaupun sedikit, Allah Ta'ala akan kekalkan diri ke dalam neraka. Tak faham dia ni. Iyalah nak basuh darah apa semua. Orang satu kau basuh darah orang buat syirik semua ni. Subhanallah. Tak apalah, itu pembersihan jiwa daripada kafir dan syirik dan kebodohan kepada cahaya Islam, bersihkan daripada khurafat dan kebodohan. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Allah Ta'ala itu ialah pelindung bagi orang yang beriman, yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Allah Ta'ala mengutus para rasul yang berpetunjuk untuk melakukan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ila nur. Dhulumat, kegelapan yang banyak. Tanpa cahaya ini hati menjadi buta. Fa innaha la ta'mal absar. Sungguhnya yang buta itu bukanlah penglihatan, walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Tapi yang buta itu adalah hati yang dalam dada kita. Butanya hati adalah sesatnya dari kebenaran. Ini kita bersihkan daripada benda ni. Sesat dari kebenaran, meninggalkan yang bermanfaat, meninggalkan yang bermanfaat. Yalah, maksudnya sesat apa? Sesat dari kebenaran,
sesat daripada meninggalkan manfaat dan melakukan hal yang mendatangkan bahaya. Itu maksudnya lah. Maksudnya bersihkan butanya hati, iaitu sesat dari kebenaran, meninggalkan manfaat dan melakukan datang bahaya. Yang kita tengok baru tarekat Naqsyabandiyah Qadirun Yahya. Dia dulu tempat dia di Kajang. Kalau ada orang duduk Kajang, minta maaf sebut lah. Dia punya pengikut dia sampai boleh declare, dia kata kami ni maksum. Yang datang tu kebanyakan ni, minta maaf sebut lah, engineer dan lawyer. Lawyer punya lah, baca buku law macam tinggi, boleh berhujah orang punya bodoh boleh buat benda ni. Kalau berdebat kan kira lagi mahkamah kan, ini evidence ni, evidence X apa tu, act ni semua, act semua pakai act, bila bab tu bodoh. Bebal ni bebal sebab tak ada wahyu, jadi bengap. Sama lah juga kalau dalam law undang-undang kira, tapi sembah lembu. Dia lah pakar undang-undang Malaysia, tapi sembah lembu. Orang kata bukan, lembu ni tak disembah. Orang Islam silap faham, kami tak sembah lembu. Lembu hanyalah binatang yang okeylah, sembah berhala, sembah orang. Bebal, bodoh, kebodohan. Allah Ta'ala Kajang. Tapi tak ada dah kena read dengan Jaiz, dia tukar tempat lain base dia. Dan memang ini pengalaman daripada sebagai anak murid saya sendiri. Kata pakcik saya ustaz, dia declare tak payah solat, tak payah puasa, tak payah zakat, tak payah haji, maksum, tak ada dosa. Apa dia? Senang hidup tu, seronok tu. Sebab dah mencapai makam yang tinggi yang tak sampai dicapai oleh orang lain. Sebab tu dia banyak ikut cakap dia. Sama juga macam tarekat-tarekat Naqsyabandiyah Haqqani tu. Maaf ustaz nasi sebut tarekat, dia ustaz anti betul ustaz dengan tarekat ni. Tak, kita anti semua benda. Semua benda syirik, khurafat, babi hizir pun kita anti, rasuah pun kita anti, syirik pun kita anti, tarekat yang sesat ni kita anti. Kita anti apa yang Rasulullah anti lah. Kita min awthaqil oral iman, di antara tanda talian iman tertinggi adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Benci kerana Allah dan cinta kerana Allah. Kita benci apa Allah Ta'ala benci lah. Allah Ta'ala benci syirik, kita benci syirik. Bukan kita bias, kita kata ustaz ni anti tarikat. Tak. Kalau salafi buat syirik pun kita anti salafi tu. Kalau salafi makan rasuah pun kita anti salafi tersebut, walaupun nama dia salafi. Tapi salafi tak akan makan rasuah, salafi tak akan buat syirik. Salaf akan pegang pada akidah yang sahih. Ni bagi orang dakwa diri dia lah ni. Dakwa, ada setengah orang dakwa diri salafi tapi mempertahankan orang zalim, apa benda dia? Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa kana al-kafiru 'ala rabbih dhahira. Dan mereka menyembah selain Allah Ta'ala apa yang tidak beri manfaat kepada mereka dan tidak pula memberi mudarat kepada mereka. Rasul tidak bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan pada cahaya kecuali dengan mengajarkan mereka ajaran Tuhan mereka. Dengar ni, ayat ni betul. Rasul pun tak boleh keluarkan orang daripada kegelapan melainkan kena ajar yang apa Allah Ta'ala ajar. Jadi kalau tok guru tarekat kamu ajar yang apa Allah Ta'ala tak ajar, boleh keluar kau dari kegelapan tak? Tak keluar, lagi gelap lagi ada. Macam tadi lah. Mensucikan jiwa mereka, mengenalkan mereka kepada Tuhan mereka, nama-nama dan sifat-sifatnya, mengenalkan mereka pada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, pada apa yang bermanfaat bagi mereka dan berbahaya bagi mereka, menunjukkan kepada jalan yang bisa menyampaikan mereka pada keciptaannya, pada ibadah kepadanya. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi, bacakan padanya ayatnya, wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ajar mereka Quran dan sunnah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini kerja Rasul, saya sebut banyak kali dah. Ini kerja Rasul. Kerja Rasul apa? Bacakan ayat Allah Ta'ala. Betul, nombor satu, tuan-tuan dan puan sekalian, nak jadi orang yang insaf, nak patah balik ke jalan Allah Ta'ala, nombor satu, belajar mengaji. Jangan lari kalau ustaz tu marah ngaji ya. Betul tak mana kan? Ustaz tu tegur, tegur dah lari dah. Tak datanglah ustaz tu garang pun, aja. Dengar tak betul. Terus dah lari. Malu. Jangan lari. Nombor satu, yatlu alaihim ayat, belajar mengaji.
Kalau tak boleh datang yang free punya, ambil yang bayar punya. Panggil ustaz. Kalau malu datang belajar ramai-ramai, ambil ustaz datang buat one to one yang mengaji ustaz. Saya malu ke orang lain, saya punya R tak betul. R Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nak betulkan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh latih. Kawan saya seorang masalah ra. Dia masuk tahfiz 2 tahun, dia jawab sama masuk matrik, tapi dia masuk tahfiz dulu. Lepas tu rahim dia betul dah. Sebenarnya yang betul sebab tak mengaji, itu tak betul. Tak maaf sebut Lepas tu ustaz, memang lidah saya rahim ustaz. Tak boleh latih. Kaedah Al-Quran boleh ur. Lama-lama betul lah tu. Walaupun ada sikit tu, tapi InsyaAllah tak pekat macam mula-mula sebelum masuk ngaji tu. Ini contoh. Saya bagi contoh bukan nak ngutuk orang. Ini contoh. Nak tu belajar ngaji. Itu kata yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim, nak menyucikan jiwa. Sebab nak mengaji Quran dan Sunnah kena ada penyucian jiwa. Waktu Syekh Salih Al-Usaimi, kitab dia, kitab berkenaan dengan adab menuntut ilmu, nombor 1 dia kata tadhhir wi'a'il ilm, menyucikan bekas ilmu. Bekas ilmu tu mana? Hati. Hati tu perlu disucikan, kena buang dosa, maksiat apa semua tu, belajar fiqh apa semua ni. Lepas tu barulah boleh masuk Al-Kitab wal Hikmah masuk. Bila dah bersih tu barulah masuk kitab dan sunnah. Tak boleh masuk pada hati yang kotor. Nanti ayat nusus sunnah tu dah betul lah. Wa yuzakkihim, menyucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, barulah masuk kitab wal hikmah, mengajar fiqh, mengajar hadis, mengajar apa dalam. Lepas tu objektif daripada pengajian Quran, objektif daripada mengaji kitab, mesti padanya ada penyucian jiwa. Sebab itulah kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, bila dia tengok sebagian orang suka tahzir orang sana sini, dia tanya, "Wahai Syekh, ni saya lihat sebagian syabab sekarang suka tahzir orang sana sini, dia laisa min ahli sunnah tak ahli sunnah." Dia kata, ketahuilah, ilmu kalau benda tak tambahkan takwa, itu bukan ilmu sebenarnya. Itu cerita dia. Ilmu yang tak menambahkan takwa, itu bukan ilmu, itu hanyalah penyibuk sahaja yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Itu yang tak memberi manfaat pada jiwanya. Betul Allah Ta'ala kata dalam Quran, akhir penutup, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Wahai Tuhan kami, utuskanlah untuk mereka seorang rasul. Doa siapa? Doa Nabi Ibrahim kan? Betul tak kita boleh doa macam ni juga? Ya Allah Ta'ala, utuskanlah kepada kami seorang rasul. Rasul tak ada dah. Seorang guru yang boleh bacakan kita ayat Quran, yang boleh baca kita Al-Quran dan hadis. Kerana nikmat ada guru ni satu nikmat yang besar. Di setengah-setengah tempat saya sebut kali dah, tak ada guru sunnah, yang ajar bid'ah je belaka, pening anak murid. Ustaz ni ajar zikir ni, ustaz ni ajar zikir macam ni. Jadi dapat ustaz sunnah tu satu nikmat yang besar. Ngajar kita Quran dan sunnah, ilmu yang sahih, akidah yang sahih, itu satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Lepas tu kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat Allah Ta'ala masih lagi telah beri kita ni nikmat ulama, nikmat ulama, nikmat orang alim. Seperti kata Syekh Abdul Halimah, dia kata segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bumi ni, disebut Yaman lah situ. Ada kalangan orang alim, kerana tanpa orang alim ni, bumi ni adalah bumi yang mati. Seperti kata Ibn Taymiyah rahimahullah, selagi ada orang alim dalam muka bumi Allah Ta'ala ini, selagi tu bumi ini akan hidup. Dan bila matinya orang alim, maka bumi ini akan mati. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.